Okey, apa khabar semua? Kembali kita ke video yang terbaru, iaitu perbandingan di antara Mitsubishi Xpander, spek yang paling tinggi, kerana ikutkan inilah satu-satunya spek yang Mitsubishi keluarkan bagi model Xpander, dan juga Honda BR-V 2020 iaitu spek V, iaitu yang paling tinggi juga. So, kenapa kita nak bandingkan dua model ini? Yang pertamanya adalah julat harganya. Kalau anda tengok di situ harganya, perbezaan julat harganya lebih kurang 2000 RM2000 sahaja. Lagi satu adalah ini, dua model ini adalah pilihan rakyat Malaysia bagi SUV/MPV/crossover 7 tempat duduk. So sebab itu kita nak bandingkan, kita nak bantu bagi anda yang sana yang tengah masih memikirkan yang mana lagi yang lebih sesuai, bukan kata lagi bagus, lebih sesuai dengan keperluan dan kehendak anda. Okay, so jangan lupa klik subscribe, tak perlu bayar pun, percuma je. Dan kalau ada komen, feedback, boleh type di bawah. Okay, so perkara yang pertama yang kita nak bandingkan adalah yang kita tengok dan kita terangkan tadi, Honda BR-V 1.5V dan Xpander 1.5. Ini adalah dua model yang agak boleh katakan rival. Okay? Mereka adalah pesaing utama dari segi kategori SUV ataupun MPV 7 tempat duduk mampu bilik di bawah harga RM100,000. Saya tahu ada lagi model-model lain seperti Rush, tapi saya rasa dua model ini boleh memberi gambaran yang lebih jelas bagi mereka yang tengah memikirkan yang mana lebih sesuai. Okey, so harga yang dilancarkan bagi Xpander yang saya tunjuk di sini adalah harga tanpa diskaun SST. So bagi mereka yang tak silap saya, kalau kita pergi ke showroom Mitsubishi sekarang ni, dia kata dah memang kalau anda tempah sekarang, pada masa anda lihat video ini, pada masa saya publish video ini, tiada lagi diskaun SST. Namun begitu mereka menggantikannya dengan free 2 years service parts and labor. Yang tak silap saya, dia punya anggaran lebih kurang RM2,500. Okey, begitu juga dengan harga BR-V iaitu RM96,900. Ini adalah harga tanpa diskaun SST. Okey, so yang seterusnya, benda yang pertama yang saya nak jelaskan di sini adalah tentang power, engine and transmission. Secara jujurnya, kalau anda test drive kedua-dua model ini, anda akan dapat rasakan sedikit saja perbezaan, iaitu Honda BR-V sudah tentu mempunyai lebih power. Bila anda, let's say anda tak perlu bawa 7 orang, anda cuba bawa dengan 5 orang penuh, anda akan dapat rasakan perbezaan bahawa BR-V dia punya kuasa pemanduan lebih. Ini adalah kerana horsepowernya lebih sedikit, walaupun CC ni sama tapi horsepowernya lebih sedikit. Tapi kalau anda naik Xpander 5 orang sebenarnya tak mampu. Contoh anda nak panjat bukit tinggi, curam semua, tak mampu. Tak perlu pun anda turun gear 2. Tapi anda, ianya bergantung. Kalau bagi saya tak pentingkan power, saya pentingkan keselesaan. Jadinya antara kedua model ini powernya lebih kurang sahaja, walaupun terdapat perbezaan pada horsepowernya. Okay? Dari segi dimension, secara jelasnya anda dapat lihat bahawa Xpander lebih besar, maksudnya lebih lebar, lebih panjang dan lebih tinggi berbanding Honda BR-V.
Dan ini ternyata yang tersedia maklum, expander merupakan model yang terbesar pada kelasnya, dan ini juga memberi maksud yang jikalau anda pentingkan ruang yang lebih luas untuk kenderaan keluarga, expander mungkin berada lebih ke depan berbanding BRV. Ini kalau anda perhatikan di bawah ni tu, dia punya perbezaan jarak antara tayar depan dan tayar belakang adalah lebih jauh, wheelbase distance-nya, dan ini memberi rasa ruang dalaman yang lebih luas berbanding model BRV. Saya bukan nak kata BRV ni tak luas. Kalau anda tengok perbezaannya tak adalah jauh mana pun, dalam sahaja. Namun jikalau anda masuk di dalam, sedikit perbezaan ini memberi gambaran bahawa expander ni merasa lebih sesuai untuk keluarga yang besar. Okey. Seterusnya kita akan tengok luggage capacity. Seperti poin saya yang sebelum ini, iaitu keluasan saiz atau dimension model, kedua-dua model ini, dan ini dapat dilihat atau reflected clearly pada jumlah luggage capacity. So cara jelasnya, expander mempunyai ruang luggage yang lebih besar berbanding BRV. Namun jikalau anda naikkan ke semua tiga-tiga row tempat duduk, tak banyak beza. Tetapi jikalau anda jatuhkan kerusi barisan ketiga yang belakang sekali itu, anda akan dapat rasa ataupun lihat lebih perbezaan yang mana anda boleh memuatkan lebih banyak barang kotak luggage bag berbanding Honda BRV. Okay. Seterusnya, fuel tank capacity. Untuk long distance travel, kedua-dua model ini tiada masalah, walaupun expander mempunyai lebih ruang kapasiti bagi petrol, namun ianya bukanlah perbezaan yang ketara. Mereka kedua-dua model ini masih boleh travel dengan jarak yang agak jauh, ya. Dan ini dapat kita lihat melalui estimated fuel consumption. Ini anggaran saja, pemanduan secara casual 100, 110, 120 di highway. So tak banyak beza pun dari segi penggunaan petrol, walaupun kita dapat lihat expander mungkin menggunakan lebih sedikit petrol berbanding BRV. Ini mungkin sebab bila kita test drive expander, ia ada satu mode yang dipanggil overdrive. So bila anda tekan minyak dan anda perhatikan pada gear level, ada butang yang anda tekan dan ianya membantu anda untuk memecut. So ini kegunaan overdrive-nya adalah untuk memotong di highway. So kadang-kadang bila kita guna tu, dia gunakan lebih sedikit minyak, namun tidaklah ketara. Okey. So yang seterusnya, perkara yang seterusnya iaitu air conditioning. Sebenarnya tak banyak beza pun. Kedua-dua model ini memberi keselesaan air conditioning yang agak bagus. Kedua-duanya dapat menyejukkan ruang kabin dengan agak pantas. Ini adalah kerana mereka, kedua-dua model ni ada rear air vents. Mungkin ramai kata, ini dia yang di atas, kalau anda duduk di barisan kedua di BRV ataupun expander, anda akan nampak corong-corong aircon, dan anda mungkin ada setengah orang akan argue dia intai, mungkin ada aircon coil di dalam tu. Mungkin coil itu membantu proses penyejukan, namun konsepnya adalah dia punya blower itu menyedut udara sejuk daripada aircon hadapan. Mereka yang berada di tengah tu hanyalah aircon blower saja, dan ini anda dapat lihat di mana anda hanya boleh
melaraskan kelajuan kipas aircon belakang saya dan bukan suhu. Anda tidak boleh melaraskan suhu sebab suhu masih lagi mengikut aircon di hadapan. Alright. Namun untuk cuaca panas Malaysia dan juga model yang memberikan sedikit kelebihan ini dapat menyejukkan kedua model dengan masa yang agak pantas walaupun di tengah hari. Okey. So ini yang saya agak suka sedikit untuk review. Kalau anda pernah lihat video-video saya yang sebelum ini, iaitu steering system dan adjustment capabilities. Kerana apa? Saya agak tinggi. So isu utama saya bila saya nak cuba kereta ataupun membeli kereta, saya nak pastikan bila saya duduk di tempat duduk pemandu, steering itu tidak bergeser dengan peha. So saya dah cuba kedua-dua model ini, tiada masalah tersebut. Alright, saya boleh duduk dan memandu dengan selesa. Contohnya Xpander dan BRV ini, saya adjust tempat duduk saya yang paling rendah dan steering saya angkat paling tinggi dan ianya tidak bersentuh dengan peha saya, dan ketinggian saya adalah lebih kurang 180 cm. Namun apa yang saya nak cuba highlight di sini adalah model BRV. Apa yang menarik tentang BRV ini adalah ia ada telescopic feature. Telescopic ni kalau maksudnya biasanya tilt ni kita angkat steering tu atas bawah, kita adjust di atas bawah. Tapi telescopic ini bermaksud kita boleh adjust tarik ke depan dan ke belakang. Maksudnya boleh dekat lagi dengan dada pemandu. So bagi orang yang tinggi, biasanya kita akan push tempat duduk kita lebih ke belakang untuk lebih keselesaan. So bila kita dapat tarik steering itu ke belakang sedikit, ianya membantu meningkatkan keselesaan pemanduan, especially terutamanya pemanduan jarak jauh. So bagi saya ini adalah sesuatu yang must have feature bagi sesebuah kereta yang berharga 70,000 ke atas pada masa kini in 2020-2021 onwards. Tilt alone sahaja tidak memadai. Bagi saya perlu ada telescopic. Okay. So seterusnya tires and rims. Okey, kedua-duanya menggunakan rim 16 inci, alright, dan alloy rims, alright. Bagi saya so far for the first few time bila saya test drive kedua-dua tayar model ini memberikan keselesaan dan pemanduan yang agak okey, memadai. Bukan nak kata sporty, yang sebabnya ini adalah MPV SUV keluarga. Okey. Seterusnya okey. Yang menariknya, yang bagusnya tentang kedua-dua model ini, spesifikasi yang ditawarkan adalah leather dan juga terdapat manual seat height adjuster. A bit disappointed, agak kecewa sebab saya expect in 2020 kebanyakan model kereta saya rasa boleh memberikan fungsi height adjuster dengan memory, bukan lagi manual adjuster pusing pulah sana sini. Look so agak old school. Masuk kereta ada skrin besar, nampak moden, tapi bila nak adjust tempat duduk masih lagi guna pulah sana pulah sini. So saya harap in the future, maybe when the technology became cheaper, bila teknologi itu lebih mampu milik, pembuat kereta boleh menawarkan fungsi tersebut untuk menampakkan elemen-elemen mewah. Okay. So infotainment saya tak nak review terlalu dalam sebab saya bukannya peminat infotainment sangat. Namun apa yang saya nak highlight di sini adalah Xpander mendapat lebih kelebihan berbanding Honda BRV. Kenapa? Yang pertama, Xpander punya infotainment display lebih besar, iaitu 9 inch. Yang kedua, ianya datang dengan Android Auto and Apple Car. So anda boleh mirror atau mengguna your Android properly.
namun tidak di Honda BR-V. Anda mungkin boleh cucuk HDMI dan sebagainya. Dan juga yang menariknya, mungkin tak ada kaitan dengan infotainment, namun expander datang berbanding dengan BR-V. Expander datang dengan 360 kamera. 360 kamera ni ada, kalau anda tengok di dalam kabin pemandu expander, ada satu butang kamera di berhampiran dengan butang push start button. Bila anda tekan butang itu, anda boleh tengok sudut pandangan kamera depan, kiri, kanan, belakang dan atas. So ini tiada pada BR-V. Namun yang saya dapat katakan tentang 360 camera expander ini adalah sangat murah dan sangat kualitinya agak teruk, agak pixelated, namun cukup memuaskan bagi pemandu yang old school macam saya. Sebab saya tak perlu nak guna 360 camera itu untuk tengok ada batu atau apa, yang saya cuma perlu tahu ada divider ke, ada kucing ke, ada tiang ke yang saya nak langgar, benda yang jelas dan besar. So pixelated sikit tu tak ada masalah bagi saya. Ia cukup memadai dengan julat harga bawah RM100,000. Okay. So yang seterusnya, safety features. Ini yang saya tak boleh nak komen sangat tentang safety, kedua-dua safety ni. Apa yang saya boleh kata, mereka datang dengan pelbagai jenis safety features, dan expander datang dengan fungsi tambahan iaitu 360 cameras dan juga video recorder yang memang dah fix pada expander. Walaupun BR-V tak ada, bagi saya tak ada masalah sangat. Ini boleh dipasang kemudian di kedai aksesori. Namun apa yang agak mengecewakan adalah kedua-dua model ini pada tahun 2020 masih lagi menawarkan 2 front airbags dan bukan 4 dan bukan 6 airbags, curtain airbags. Bagi saya fungsi airbags ni agak penting. Saya tak pasti bagi anda di sana, tapi bagi mereka yang pernah terlibat dengan kemalangan jalan raya, anda akan lebih menghargai fungsi-fungsi keselamatan dikala anda tidak ada lagi dalam kontrol. Maksudnya aksiden akan terjadi. So apa yang anda harapkan pada saat tersebut adalah struktur kereta akan membantu anda dari segi chassis dan juga airbags. So bagi saya ini yang agak kecewa, sangat-sangat kecewa. Saya masih lagi harap pada masa akan datang model-model yang akan dikeluarkan ataupun facelift version yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang boleh memikirkan cara untuk menawarkan lebih daripada 2 airbag sahaja. Okay. So secara kesimpulannya, apakah rumusan yang kita dapat hasilkan melalui perbandingan yang telah saya jelaskan sebentar tadi? So yang kita dapat lihat di sini, secara armnya expander mendahului BR-V daripada pelbagai aspek, terutamanya ruang. Okay, kalau anda rehat, saya review expander mendapat 5 bintang untuk ruang dimensi dan juga luggage space. Namun selebihnya hampir sama dengan BR-V. Okay, so secara keseluruhannya tak banyak beza. Expander mendahului dengan 2 mata berbanding Honda BR-V. Okay, dan 2 mata ini datang daripada dimensi dan juga luggage space. Bagi saya dimensi agak penting sebab kita beli MPV SUV yang berharga RM90 hingga RM100,000, dan bila kita tengok di atas jalan raya, bila kita parking, kita nak nampak ianya berbaloi dengan harga RM100,000, RM96,000 tu contohnya. Tempat besar, kah, mewah. Namun kadang-kadang dengan harga tu bila kita tengok kereta kita ni tak kah, tak mewah dan tak besar, nampak agak lebih
agak kurang memuaskan sebab kita bayar dengan harga mahal, komitmen bulanan mungkin lebih daripada RM1,000 bergantung kepada berapa banyak anda letak untuk down payment, deposit dan sebagainya. Jadinya inilah keputusannya. So bonus yang saya nak terangkan di sini adalah sebab untuk membeli. So apakah sebab-sebab untuk membeli expander 1.5? Yang pertama, ternyata saya boleh katakan handling expander ni agak menakjubkan, especially bila anda ambil U-turn. So bila anda ambil U-turn, radius turning radiusnya agak kecil, iaitu 5.2 dan agak smooth dan anda tak rasa membuang. Walaupun kalau anda tengok kerusi driver atau kerusi satu expander, ianya bukan berbentuk bucket seat semi bucket, yang normal, tempat duduk yang normal saja. So bila suspension ni berfungsi dengan baik, kita tak rasa bergoyang buang sangat bila kita ambil corner tajam, U-turn dan sebagainya. Seterusnya, bagi expander ni ada, saya tak nak bagi tahulah berapa banyak kompartmen ataupun storage yang ada. Memang banyak. Saya tak salah tempat yang anda boleh guna untuk letak botol minuman lebih daripada 12. Alright. Dan pelbagai tempat lagi, poket-poket rahsia di atas, di bawah, di depan, di belakang dan sebagainya. Anda perlu explore dengan sendirinya. Yang ketiga adalah berbanding BRV, expander mempunyai cruise control function. Dan ini sangat-sangat berguna bagi long distance traveller, bagi anda yang selalu travel jarak jauh dan long hours dan waktu yang panjang. Okey. Ruang seperti mana yang saya dah kata tadi, 360 camera seperti mana yang telah saya katakan tadi. Tambahan di sini adalah improve sound insulation. Bermaksud yang dikatakan di sini adalah cermin depan pemandu tu, windshield tu ada sound insulation. Alright, bukan saja sound insulation, ada juga light sensor. Maksudnya bila malam dia lampu akan boleh on dengan sendirinya. Dan juga ada fungsi automatic wiper. So di sini saya boleh katakan ada banyak sensor pada cermin windshield hadapan. Jadinya make sure bila anda beli expander, make sure anda juga subscribe amount insurans untuk windshield yang berpatutan. Tak silap saya, at least anda kena insure for RM3,000. That's how expensive it is. Okay. Dan juga anda boleh anda boleh dapat dengar daripada Mitsubishi bahawanya dia punya nak improve sound insulation tu, dia even membuat cermin tu tebal beberapa mm lebih daripada normalnya. Alright. Dan ianya buatkan pintu tu rasa berat sedikit, terutamanya bahagian hadapan, dan rasa eksklusif premium mewah tu lebih di situ. Dan of course sound insulationnya lebih baik, lebih senyap di dalamnya. Yang terakhir adalah yang agak menakjubkan juga adalah tempat duduk yang terakhir, yang row yang ketiga tu, kita boleh recline sedikit, kita boleh baringkan tak banyak, sedikit saya, namun agak selesa. Saya cuba untuk adjust tempat duduk hadapan, kedua dan ketiga mengikut ketinggian saya, namun saya tak dapat duduk dengan selesa di barisan ketiga. Mungkin sebab ketinggian saya yang 180 cm. Namun jika anda boleh letakkan kanak-kanak ataupun dewasa yang mungkin 170, 165 cm di tempat duduk ke belakang, mereka akan selesa even untuk perjalanan jarak jauh bagi expander. Seterusnya, bagi Honda BRV, kenapa anda patut beli jika anda ingin sesuatu lebih berkuasa berbanding expander? Kalau anda mahukan sesuatu yang lebih refine interior, maksudnya hasil buatan instrumen dalamannya lebih premium. Bukan nak kata expander tak premium, okey, tapi nampak agak old school, agak standard, tak banyak feature-feature yang nampak premium, mewah dan sebagainya. Dan masalah ini diatasi dengan baik oleh BRV, yang bila anda masuk anda dapat rasakan, this is a good hand product.
Okay. Dan juga kalau anda inginkan lebih yang pemanduan yang lebih sporty, bukan boring sangat, anda boleh pilih BRV sebab ini datang juga dengan pedal shifter. Sebab kadang-kadang kita kat highway drive untuk 300, 400, 500 km bosan, everyone setengah tidur dalam kereta, kita nak satu yang lebih fun ketika memandu, kita boleh guna pedal shifter untuk sporty feel. Okay, so ini adalah antara sebab-sebab yang anda boleh pertimbangkan, consider untuk beli. Seterusnya adalah 3 sebab mungkin anda tak perlu beli model ini. Yang pertama, bagi expander agak low price, overpriced for such low safety feature and technology. Macam saya cakap tadi, almost 100,000 ringgit Malaysia, tapi hanya bagi 2 airbags. Mungkin bagi anda di sana mungkin rasa airbag tak penting bagi kita, tapi bagi mereka yang biasa terlibat dengan kemalangan atau pernah terlibat dengan kemalangan jalan raya, agak penting, sangat penting. Okay. Yang keduanya, lack of power tapi cukup berkuasa. Ianya sebab tambahan pula, ianya ada fungsi overdrive untuk memotong, menambah power untuk ketika memotong. Apa beza overdrive dengan gear, lower gear, gear 2, gear 1 pada gearbox tu adalah mengaum ni tu kurang sikit. Okay. Ini yang saya dapat rumuskan, dia punya mengaum tu kurang sedikit. Seterusnya, Mitsubishi ni kalau anda perhatikan tak banyak service center around Malaysia, bergantung pada negeri yang anda duduk. Jadinya jika anda duduk di sekitar Selangor contohnya, terlalu banyak service center tak ada masalah. Namun jika anda duduk di negeri-negeri lain, anda perlu rujuk balik di laman web ataupun dengan ejen yang terdekat tentang lokasi-lokasi 3S ataupun service center. Okay, especially kalau anda beli sekarang, pada waktu saya publish video ini, mungkin anda dapat 2 years free service, parts and labors, promotion daripada Mitsubishi pada masa kini. Dan anda mungkin perlu tahu di mana tempat perlu servis, dan of course ini akan affect warranty. Okay, 5 years warranty untuk expander. Seterusnya, sebab tak perlu beli BRV, again agak overpriced untuk spesifikasi yang diberi, sebab BRV perlu increase or escalate their games to a higher level, sebab makin banyak model-model pencabar mula memasuki pasaran, dan Honda perlu lakukan sesuatu tentang BRV ini. Dan juga berbanding expander mempunyai kurang poor sound insulation, agak sedikit bising tapi tak terlalu ketara. Namun BRV lebih senyap berbanding expander lebih senyap berbanding BRV. Okay. So itu saja perbandingan saya bagi video kali ini. Harap dapat membantu anda bagi mereka yang ingin ataupun tengah dalam dilema model mana yang patut pilih. So don't forget untuk subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Channel kita free saja, tak perlu bayar apa-apa. Dan thank you so much for your time. Have a nice day everyone.